Baik, hari ini kita nak bercerita tentang anak-anak iblis. 5 anak iblis yang utama yang tugasnya mengganggu-gugat kehidupan kita sebagai manusia. 5 anak iblis ni ada diceritakan dalam kitab tulisan Ibnu Jauzi yang berjudul Talbisul Iblis. Talbisul Iblis ini membawa maksud tipu daya iblis. Macam mana mereka ini menggunakan tipu daya dia untuk kehidupan kita. Iblis ni ada 5 anak yang utama. Yang pertama namanya sabar. Sabar ini tugas dia adalah untuk menjadikan manusia tidak sabar langsung dengan ujian. Contohnya bila berlaku kematian, dia akan suruh kita meraung, merobek-robek, meluka-lukakan badan, mencedera-cederakan badan, tampar muka, meraung-raung kesedihan, menunjukkan yang kita tidak redha akan ujian kematian yang berlaku atas diri kita. Menjadikan suami isteri tidak sabar dengan ujian. Ada saja benda-benda kecil yang kesudahannya menjadi pergaduhan besar. Masing-masing tak boleh nak sabar. Suami tak boleh sabar dengan isteri, isteri tak boleh sabar dengan suami. Tugas iblis yang bernama sabar ini juga menjadikan kita lebih down bila berdepan dengan ujian yang kecil, sehingga menyebabkan kita berduka sampai hilang kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak iblis yang kedua ni nama dia A'war. A'war ni dia pembawa zina. Dia akan suruh manusia berzina. Apa sahaja perkara-perkara yang mendekatkan manusia kepada zina, A'war ni akan suruh manusia buat macam tu. Apa contohnya? Melihat perkara-perkara lucah, bersembang benda-benda yang lucah, melayari laman web pornografi. Apa sahaja yang mendekatkan kita kepada zina, itu adalah bisikan-bisikan iblis yang bernama A'war ini. Dia akan datang mendekati, membawa segala macam tipu daya dia supaya apa? Supaya kita boleh mendekati zina. Berkenalan dengan kawan ofis, berkenalan dengan seorang perempuan, perempuan berkenalan dengan lelaki, kononnya nak membantu menasihat kepada benda yang baik, akhirnya mendekati zina. Keluar berdua, malam-malam naik kereta berdua, sudahnya berlaku zina. Itu tugas iblis yang bernama A'war ini. Yang ketiga namanya Miswat. Miswat ini tugas dia pembawa dusta, membawa berita palsu. Miswat ini dia memudahkan kita untuk menyebarkan berita-berita palsu. Banyak kan sekarang? Dengar sikit, dapat sikit, orang sebar sikit, kita terus sebarkan balik, kita terus forward, kita terus share. Padahal berita itu kita belum sahkan lagi. Berita itu belum lagi kita pastikan kesahihan dia. Apa je kita dapat, nampak macam betul, kita terus sebar. Lagi-lagi benda yang memenangkan kita dan menjatuhkan orang yang kita tak suka, lagilah cepat kita sebarkan, walaupun kita tak tahu benda tu betul atau tidak. Ini tugas iblis yang bernama Miswat tadi. Yang akhirnya kesudahannya kita menjadi penyebar-penyebar fitnah. Ingat, menyebarkan fitnah ini atau melakukan fitnah ini lebih besar dosa dia daripada membunuh. Sebab apa? Fitnah ini kita menyebabkan orangnya hidup kekal dalam keadaan serba salah, kekal dalam keadaan dia dipandang buruk, kekal dalam keadaan dia dihina oleh orang lain, padahal dia tak buat. Besarnya dosa fitnah. Dia boleh merosakkan sebuah rumah tangga orang, dia boleh merosakkan perhubungan suami isteri, dia boleh merosakkan perhubungan ibu dan anak, merosakkan perhubungan adik-beradik cuma kerana berita palsu, cuma kerana sebuah fitnah. Ini adalah kerja iblis yang bernama Miswat tadi. Seterusnya anak iblis yang keempat namanya Dasim. Ini antara anak iblis yang paling popular. Dasim ini tugasnya ialah dia menyusup masuk ke dalam sesebuah keluarga, menyusup masuk ke dalam kehidupan manusia, dan dia mewujudkan keraguan. Dia menampakkan keburukan pasangan. Contohnya suami isteri, asal bertemu je ada buruk sangka, asal bertemu je mesti rasa tak sedap hati. Nampak suami pegang handphone, fikir bukan-bukan. Nampak isteri pegang handphone, fikir bukan-bukan. Tugas Dasim ini ialah menghasut supaya pasangan suami isteri bercerai-berai. Sebab tu ada kisah yang pernah diceritakan oleh ulama bagaimana iblis ini bila datang memberi laporan hari-hari, mereka ni bekerja menyesatkan kita, menaburkan tipu daya kepada manusia. Bila habis satu tugasan, datang tugas kata ini apa? Buat orang minum arak, buat orang berzina, buat orang mencuri, buat orang membunuh. Itu sudah merupakan satu kejayaan ataupun dosa besar yang manusia terpaksa buat hasil daripada mengikut tipu daya syaitan. Datang saja iblis bernama Dasim ni, dia kata aku berjaya buat pasangan suami isteri dia bercerai. Apa yang berlaku? Ketua iblis angkat Dasim ini ke satu tempat, mengatakan ini dia anugerah paling hebat dalam tipu daya iblis. Apa? Menyebabkan manusia sampai bercerai-berai. Sampai diangkat, diberikan gelaran, diberikan anugerah. Punyalah hebatnya tipu daya sampai apa? Suami isteri boleh bercerai-berai. Anak iblis yang kelima namanya Zaknabur. Zaknabur ini tugasnya sebagai penguasa pasar. Tugasnya ialah duduk di pasar atau sekarang kita panggil mall, mana-mana kedai. Tugasnya ialah mempengaruhi penjual, mempengaruhi pembeli. Penjual ini dihasut supaya menipu timbangan, menipu harga, memberi barang yang rosak, tidak jujur dalam perniagaan. Pembeli pula dihasut supaya membeli dalam keadaan yang tamak, tak berfikir apa, beli, ada duit beli, ada duit beli, sampai macam tu. Membeli pula bukan atas dasar keperluan, kerana nak menunjuk-nunjuk, kerana nak melebihi daripada orang lain. Itu semua adalah tipu daya yang dilakukan oleh iblis yang bernama Zaknabur ini. Maka kita dah kenal 5 dah anak-anak iblis ini tadi. Macam-macam tugas dia, kalian boleh dengar balik, catat pun tak apa.
ambil tahu kita selalu diganggu oleh iblis yang mana. Banyak benda yang kita boleh buat sama-sama. Antara pesanannya ialah kita nak supaya kita dalam rumah tak ada gangguan-gangguan iblis ni. Iblis memang akan ada dengan kita, tapi kita boleh kurangkan. Antaranya apa? Kita masuk rumah bacalah bismillah, kita masuk rumah baca 3 kul, kita masuk rumah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berdoa semoga apa? Kita dijauhkan daripada gangguan iblis dan syaitan ini. Selalulah buat apa saja benda baca bismillahirrahmanirrahim. Kita nak supaya kita buat ini menjaga keseluruhannya, mendapat keberkatan, mendapat izin Allah, tak ada gangguan iblis dan syaitan. Pasangan suami isteri nak melakukan hubungan kelamin terutamanya pun sama, iblis dan syaitan boleh menyusup masuk mengganggu hubungan kelamin. Sebab tu ada doa, Rasulullah ada ajarkan doa sebelum melakukan hubungan kelamin. Apa doa dia? Paling tidak kita mulakan dengan bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga apa sahaja yang kita buat tidak ada gangguan, tidak ada bisikan, tidak ada tipu daya yang iblis turut masuk campur dalam urusan harian kita.